Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar sekalian. Kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita di dalam kursus Bahasa Arab tahap 1. Pada sesi kali ini kita akan menyentuh satu lagi topik tata bahasa yang bertajuk Al-Mudzakkar wal-Muannath. Al-Mudzakkar wal-Muannath ini bermaksud jantina, maskulin dan juga feminin. Mudzakkar ini adalah maskulin ataupun lelaki. Manakala muannath adalah feminin ataupun perempuan. Jadi al-mudzakkar wal muannath. Dua topik ini adalah topik yang sudah biasa buat kamu sebenarnya, kerana sepanjang pembelajaran tata bahasa kita sebelum ini, kita sudah menyentuh aspek jantina dengan sangat kerap sekali. Jadi, topik tata bahasa yang kita sentuh ini lebih kepada topik ulang kaji untuk mengulang kembali apa yang telah kita pelajari dan memperkukuhkan kefahaman kamu semua berkenaan dengan topik Al-Mudzakkar wal-Muannath. Jadi, topik Al-Mudzakkar wal-Muannath ini, dia adalah berkaitan dengan jantina yang ada di dalam bahasa Arab. Jantina ini, dia merujuk kepada ciri yang ada pada isim ataupun kata nama di dalam bahasa Arab. Okay? So, di dalam bahasa Arab, sekurang-kurangnya isim ini, dia ada dua ciri yang utama, iaitu yang pertama ciri jantina dan yang kedua ciri bilangan. Topik yang kita sentuh pada hari ini adalah khusus untuk kita bercakap tentang topik yang pertama ini, ciri yang pertama ini iaitu ciri jantina. Ada lelaki dan juga ada perempuan. Lelaki dipanggil sebagai apa tadi? Lelaki dipanggil sebagai al-mudzakkar. Manakala jantina perempuan dipanggil sebagai al-muannath. So, kita juga boleh rujuk lelaki maskulin, perempuan feminin. Cuma untuk mempermudahkan kefahaman, saya akan menggunakan istilah lelaki dan perempuan lah. So, kita akan tengok bagaimana kata nama di dalam bahasa Arab ini dikelompokkan berdasarkan jantina sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, kita tengok sama-sama. Jadi, berdasarkan jadual yang tertera di hadapan kamu sekarang ini adalah contoh-contoh perkataan yang merujuk kepada ciri lelaki dan ciri perempuan. Okay, kita tengok yang pertama, bahagian alif ini terlebih dahulu. Di sini, bahagian alif, kita ada perkataan rojulun. Di bahagian kotak lelaki, mudzakkar ataupun maskulin, kita ada perkataan rojulun yang bermaksud lelaki. Kemudian kita ada perkataan abun yang bermaksud ayah. Kemudian kita ada perkataan yang ibnun, iaitu anak lelaki. Dan kita ada perkataan akhun, iaitu saudara lelaki. Lawan kepada perkataan ini di bahagian kotak al-muannath, feminin ataupun jantina perempuan ini, ayah lawan kepada lelaki lawan kepada imro'ah. Imro'ah ni maksudnya wanita. Itu lawan dia. Kemudian abun, ayah, lawan dia ibu. Ummun, ibu. Kemudian anak lelaki lawannya anak perempuan, bintun. Kemudian saudara lelaki akhun lawannya adalah ukhtun, saudara perempuan. Daripada contoh ini kita lihat secara maknanya kita kelompokkan perkataan ini dalam kelompok lelaki dan juga perempuan. Okey, contoh rojulun maksudnya lelaki. Itu sudah confirm lah. Itu kelompoknya pada mudzakkar. Abun, ayah. Secara makna itu sendiri kita sudah tahu kata nama ini memberi maksud lelaki. Begitu juga dengan anak lelaki, ibnun, secara maknanya kita sudah faham. Okey, yang dimaksudkan dengan anak lelaki ini adalah lelaki. Dan seterusnya akhun,
saudara lelaki, secara maknanya kita tahu yang perkataan saudara lelaki ini merujuk kepada jantina lelaki. Dan begitu juga dengan perkataan yang maknanya ini merujuk kepada jantina perempuan. Wanita, itu memang perempuan. Ibu, adakah ibu lelaki? Tidak ada. Ibu mesti perempuan. So, kategori dia adalah perempuan. Anak perempuan, kemudian saudara perempuan. So, ini semua adalah perkataan-perkataan yang memberi makna perempuan dan menyebabkan perkataan ini dikategorikan dalam kategori mu'annath. Jadi, yang pertama ini adalah dari sudut makna. Makna perkataan. So, kita kata sekiranya suatu kata nama ataupun perkataan itu memberi makna lelaki, maka perkataan itu mestilah dikategorikan sebagai mudzakkar, maskulin ataupun berjantina lelaki. Dan sekiranya perkataan itu memberi makna perempuan, maka perkataan itu mesti dikategorikan dalam golongan mu'annath, feminin ataupun berjantina perempuan. Okey, itu ciri yang pertama bagaimana kita mau menentukan sama ada perkataan itu mudzakkar ataupun mu'annath. Yang seterusnya kita tengok di sini, ba, apabila perkataan objek yang tidak berakal mempunyai apa? Tanda tak marbutah. Okey. So, apabila ada perkataan yang mana perkataan itu merujuk kepada objek yang tidak berakal dan perkataan itu dia sama ada dia memiliki tanda tak marbutah ataupun tidak ada tak marbutah, maka kita boleh tentukan sama ada perkataan itu jantinanya lelaki ataupun perempuan. Contohnya kita tengok bahagian mudzakkar, bahagian lelaki ini terlebih dahulu. Mirsamun, apa maksudnya? Pensel. Kitabun, buku. Jidarun, dinding. Kursiyun, kerusi. Dikun, ayam jantan. So, daripada perkataan kata nama ini kita dapat fahami adalah perkataan yang merujuk kepada objek yang tidak berakal. Pensel, buku, dinding, kerusi, ayam jantan. Itu semua adalah objek-objek yang tidak berakal. Apa itu objek yang berakal? Manusia. Manusia hanya manusia sahaja yang kita boleh kata makhluk yang berakal. Adapun pensel, buku, dinding, kerusi, ayam jantan ni semua makhluk ataupun objek yang tidak berakal. Okay, kita tengok perkataan bahasa Arab bagi objek-objek ini, objek tidak berakal ini. Mirsamun, di hujung perkataan dia ni tidak ada tak marbutah. Maka perkataan ini adalah lelaki. Kitabun, ada ataupun tidak ada tanda tak marbutah macam ni? Ini tak marbutah. Ada ataupun tidak tanda ini di hujung perkataan ini? Tidak ada. Okey, kitabun dia tidak ada tak marbutah, maka ini adalah lelaki. Kemudian jidarun, dinding, kita tengok di belakang dia ni. Ada ataupun tidak tanda tak marbutah? Tidak ada. Maka dia adalah lelaki. Kursiyun, kerusi, kita tengok di belakang dia. Ada ataupun tidak ada tak marbutah? Tidak ada. Maka dia adalah lelaki. Dikun, ayam jantan. Okey, ini pun tidak ada tak marbutah, maka dia adalah lelaki. Okey. Sekarang kita tengok pula lawan kepada objek yang tidak berakal tapi mempunyai tak marbutah, dan disebabkan dia ada tak marbutah, maka kita kata perkataan-perkataan ini adalah berjantina perempuan. Contohnya kita ada mirwahatun. Apa maksud mirwahatun? Kipas. Okey, cuba tengok mirwahatun ni kipas. Ni objek yang tidak berakal. Suratun, gambar. Ini pun objek yang tidak berakal. Mistoratun, pembaris, objek yang tidak berakal. Sayyaratun, kereta, objek yang tidak berakal. Dajjajatun, ayam betina, objek yang tidak berakal.
kita cek setiap perkataan bahasa Arab ini, sekiranya dia mempunyai ta marbuta di hujung, maka ini adalah perkataan yang berjantina perempuan. Kita tengok mirwahatun kipas. Tengok di hujung perkataan ni. Ada ataupun tidak ada ta marbuta? Ada. So, bila ada ini ta marbuta, maka kita kata mirwahatun ni jantina dia adalah perempuan. Suratun ada juga. Jadi ini pun perempuan. Mistaratun ada juga ta marbuta. Jadi dia adalah perempuan. Sayyaratun ada juga ta marbuta di situ. Maka ini perempuan. Dajajatun ada juga ta marbuta, maka jantina dia adalah perempuan. So, walaupun perkataan ini adalah merujuk kepada objek yang tidak berakal, disebabkan dia ada ta marbuta di hujung, maka dia digolongkan dalam kategori jantina perempuan. Okey. So itu adalah ciri pembeza antara mudzakkar muannas yang kedua, iaitu perkataan objek yang tidak berakal sama ada dia mempunyai ta marbuta ataupun tidak ada ta marbuta. Next, ciri yang ketiga iaitu perkataan perkataan untuk objek yang berakal. Sama ada dia mempunyai ta marbuta ataupun tidak. So ini ciri yang ketiga. Tadi kita tengok ciri yang kedua tu, perkataan objek yang tidak berakal, mempunyai ta marbuta ataupun tidak. Yang ketiga ini merujuk kepada perkataan objek yang berakal, iaitu merujuk kepada manusia itu sendiri. Kita tengok sama ada perkataan itu mempunyai ta marbuta ataupun tidak ada. Kalau tidak ada ta marbuta, dia mudzakkar, lelaki. Tapi kalau dia ada ta marbuta di hujung, maka dia adalah muannas, perempuan. Kita tengok bahagian mudzakkar. Talibun maksudnya pelajar lelaki. Mudarrisun, guru lelaki. Tabibun, doktor lelaki. Ustadun, guru lelaki. Walidun, ayah. Kita tengok perkataan-perkataan ini. Ada ataupun tidak ada? Di hujung ini ta marbuta. Ada? Tidak ada langsung. Maka ini semua adalah perkataan berjantina lelaki mudzakkar. Tengok pula lawan kepada perkataan ini. Kita ada pelajar perempuan talibatun. Ada ataupun tidak ada ta marbuta? Ada ta marbuta. Maka dia untuk perempuan. Mudarrisatun, guru. Guru perempuan. Cuba tengok perkataan di situ. Ada ta marbuta di hujung? Ada. Maka dia untuk perempuan. Tabibatun, doktor perempuan. Kita tengok di hujung perkataan tu ada ta marbuta, maka ini adalah perkataan berjantina perempuan. Kemudian kita tengok ustadzatun, di hujung perkataan tu ada ta marbuta juga, maka perkataan ini untuk perempuan. Dan yang terakhir walidatun, ibu. Di hujung tu ada ta marbuta, maka ini adalah untuk perempuan. Maka kita kata perkataan objek yang berakal. Dan di hujung perkataan itu ada ta marbuta seperti ini. Itu adalah untuk perkataan yang berjantina perempuan. Jadi begitulah para pelajar sekalian. Ada 3 aspek pembeza yang kita boleh tengok untuk membezakan adakah perkataan itu mudzakkar ataupun muannas. Jadi saya harap kamu semua dapat memahami penerangan berkenaan dengan mudzakkar dan muannas ini. So sekarang kita akan tengok pula latihan pengukuhan. So pada latihan 11.4 ini, soalan ini meminta kamu untuk buat ayat seperti dalam 2 contoh di bawah. So soalan ini sebenarnya dia mau menguji kamu berkenaan dengan aplikasi kata nama tunjuk hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i itu, dan juga aplikasi kata ganti nama yang terpisah. Dengan mengambil kira aspek keserasian di antara jantina dan juga bilangan. Jadi apa yang kamu perlu bagi perhatian di dalam topik ini adalah topik jantina dan topik jantina. Sama ada untuk lelaki mudzakkar ataupun untuk perempuan muannas.
Okay, kita tengok contoh yang dia bagi di sini. Yang pertama kita tengok. Dia bagi dulu dua perkataan. Abun, mudarrisun. Abun bermaksud ayah, mudarrisun bermaksud guru. Dan daripada dua perkataan ini, dia kembangkan menjadi ayat yang mudah. So, apa dia buat? Dia olah perkataan itu dengan menggabungkan kata ganti nama yang terpisah dan juga kata ganti nama diri yang bersambung. Okey? Kita tengok sama-sama. So first, apa yang dia buat? Dia tulis perkataan hadha. Perkataan hadha. Okey. Selepas dia tulis perkataan hadha, dan baru dia tulis perkataan abi. Hadha abi. Apa maksud hadha? Hadha bermaksud ini. Abi bermaksud ayah saya. Kemudian huwa. Huwa bermaksud dia. Mudarrisun bermaksud guru. Jadi daripada ayat mudah ini kita dapat message yang jelas. Hadha abi, ini ayah saya. Huwa mudarrisun, dia adalah seorang guru lelaki. Okey. Jadi kita tengok bagaimana contoh ini mengajar kita cara untuk membina ayat bagi item soalan 1 sampai ke 7 ini. Kita tengok macam mana dia buat. So, dia bagi dua perkataan bantuan di sini. Kemudian dia bagi template untuk kamu gunakan. First, bila kamu mau buat ayat, dia bagi tahu kena letakkan kata ganti nama tunjuk dulu. Hadha. Okay. Tengok kesesuaian. Hadha. Hadha maksudnya ini. Ini untuk berapa bilangan dia? Ini hadha di sini kata ganti nama tunjuk untuk satu orang. Apa jantina dia? Untuk hadha ni lelaki. Kemudian barulah kita tulis abi. Abi ni kita ambil daripada mana? Abi ni kita ambil daripada zoom. Abi ni kita ambil dari sini. Perkataan pertama. Okay. So perkataan pertama yang ada diletakkan contoh di sini ni kena letak selepas hadha. Letak di situ. Kemudian perkataan abi itu, abun ini, macam mana dia boleh menjadi abi? Sebelum dia menjadi abi, dia kenalah abun ini dia kenalah bergabung dengan perkataan kata ganti nama ana dulu. So, bila dia bergabung dengan kata ganti nama ana ini akan berubah bentuk menjadi kata ganti nama diri yang bersambung dan berubah menjadi bentuk ya bertanda mati ni. So, abun bergabung dengan ya bertanda mati, okey? Jadilah abi. Ini yang saya kata tadi. Dia mau uji kamu bagaimana kamu menggunakan pengetahuan kamu tentang penggunaan kata ganti nama diri yang bersambung. Kemudian, itu sudah selesai. Sekarang kita tengok pula. Kita kata di dalam pembelajaran sebelum ini, apabila kita menggunakan kata ganti nama tunjuk, kena pastikan nama yang ditunjuk itu, iaitu abi, mestilah serasi dengan kata nama tunjuk hadha. Dia serasi dari sudut apa? Dari sudut bilangan dan dari sudut jantina. Okey, kita tengok di sini. Hadha, kita kata tadi adalah untuk satu orang lelaki. Sekarang kita tengok, adakah abi di sini dia serasi ataupun tidak? Okey, adakah abi di sini dia serasi? Yes, abi di sini dia serasi. Abi di sini pun untuk satu orang lelaki. Abun, lelaki. Berapa orang abun di situ? Seorang. Jadi kedua-dua ayat hadha abi ini adalah serasi. Ini yang kita kata menguji kemampuan kamu untuk memastikan keserasian di antara hadha kata ganti nama tunjuk itu dengan nama yang ditunjuk di situ, abi. Okey. Selesai. Ini yang pertama. Ayat yang kedua pula
kamu kena tulis huwa. Di mana kamu ambil perkataan huwa? Itu memang sudah ada di sini. Kamu kena copy and paste saja. Huwa. Kemudian selepas kamu tulis huwa, barulah selepasnya kamu letakkan mudarrisun. Mudarrisun ni kamu ambil daripada mana? Mudarrisun kamu ambil dari sini. Ini kamu copy and paste, letak di hujung ayat sekali. Jadi kamu akan dapat ayat yang sempurna. Hadza abi huwa mudarrisun. Okey, sekarang bila kita gunakan, kenapa kita gunakan perkataan huwa di tengah ni? Kenapa? Sebab huwa ni adalah kata ganti nama diri yang ketiga yang merujuk kepada apa? Kepada ayah abun itu. Hadza abi. Apa maksud hadza abi? Ini ayah saya. Kemudian kata ganti nama diri ketiga kita letak, kita kata dia. Siapa dia itu? Ayah saya. Kita kata tentang ayah saya. Dia seorang guru. Itu sebab kita letakkan kata ganti nama diri yang ketiga huwa di situ. Kalau kita kata hadza ummi, ini adalah ibu saya. Maka apa kata ganti nama diri yang sesuai kita letak di sini? Adakah huwa? Huwa tidak sesuai sebab huwa ni untuk satu orang lelaki. Yang sesuai adalah hiya. Macam contoh di bawah ni. Hiya. Dia adalah muallimatun, seorang guru perempuan. Ini contoh dia. Okay, so macam itulah cara kamu membina ayat dengan bantuan dua perkataan yang ada di sini. Okay, kita tengok sekali lagi untuk contoh yang kedua. Tadi ni untuk lelaki. Sekarang kita tengok untuk perempuan pula. Okay, kita tengok dua perkataan yang diberikan di tepi ini. Dia ada ummun. Apa maksud ummun? Ibu. Okay. Kemudian muallimatun, guru. Guru perempuan. Okay, kita gunakan dua perkataan ini untuk menjadi ayat. Ayat yang mudah. Okay, apa pertama perkataan yang kita kena letak di hadapan? Kena tulis. Pilih kata ganti nama penunjuk yang sesuai. Okay, apa perkataan yang sesuai untuk kita menunjukkan ibu ini? Okay, kita tengok ibu ini berapa bilangan dia? 1. Jantina dia? Perempuan. Maka kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk yang sesuai untuk menunjuk kepada satu orang perempuan adalah hadhihi. Satu orang perempuan. So, barulah setelah itu kamu tulis ummu ni, datang selepas dia ummu yang bergabung dengan, dia bergabung dengan apa ni? Dengan ana, kata ganti nama ana. Dan kata ganti nama ana itu dia akan berubah menjadi ya bertanda mati. Dan disambungkan di hujung perkataan ummu di sini, dapatlah ini ummi. Hadhihi ummi, ini adalah ibu saya. Sekarang, ummi ini, kita kata tadi dia adalah merujuk kepada satu orang perempuan. Jadi, ayat hadhihi ummi ini serasi ataupun tidak? Serasi. Sama-sama untuk satu orang dan sama-sama untuk perempuan. So, ini ayat yang serasi. Okey, selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua seterusnya, kita kena tulis kata ganti nama diri yang ketiga pula. Okey, apa kata ganti nama diri yang ketiga yang sesuai untuk kita merujuk kepada ummi ini tadi? Ini adalah ibu saya. Dia. Dia. Dalam bahasa Arab, dia kata ganti nama diri yang ketiga. Dia dalam bahasa Arab yang sesuai untuk satu orang perempuan. Apa dia? Hiya. Kita gunakan hiya. Okey, kemudian selepas itu barulah kita tulis muallimatun. Muallimatun ni pula kita ambil daripada mana? Daripada perkataan yang kedua ini, kita letak di hujung. So jadilah ayat berbunyi hiya muallimatun. Dia adalah seorang
guru perempuan. Kita tengok serasi ataupun tidak hiya dengan muallimatun ini. So muallimatun ni merujuk kepada berapa orang? Satu orang. Kenapa kamu tahu dia satu orang? Sebab di hujung dia ni perkataan tidak ada tanda alif nun, tidak ada tanda waw nun dan tidak ada tanda alif ta. So ini adalah untuk satu orang. Lelaki perempuan? Perempuan. Kenapa? Ada ta marbuto. Maka kita kata hiya dan muallimah serasi. Serasi untuk satu orang perempuan, okey, untuk satu bilangan dan untuk perempuan. So ini ayat yang tepat. Itulah yang kamu perlu buat di dalam latihan 11.4 di sini. Okey, boleh faham? Jadi tolong siapkan latihan ini. Okay, next kita pergi kepada latihan 11.5. So latihan 11.5 ni agak mudah. Dia minta kamu untuk bezakan mana satu mudzakkar, iaitu untuk lelaki, dan mana satu muannath untuk perempuan. Bezakan, keluarkan, kemudian tulis di dalam tempat masing-masing. Mudzakkar tulis di tempat mudzakkar, muannath tulis di tempat muannath. Okey, tolong siapkan tugasan ini. Okay, kemudian kita beralih kepada latihan 11.6. Okey, latihan 11.6 ini adalah latihan yang menguji kamu berkenaan dengan aplikasi penggunaan kata nama tunjuk hadha, hadhihi, okey, hadha, hadhani, haulai, hadhihi, hatani, haulai itu, dan juga penggunaan kata ganti nama diri yang bersambung dengan mengambil kira aspek keserasian, jantina dan juga bilangan. Yang paling penting ni di dalam topik ni adalah topik jantina ni. Ya, kita tengok contoh yang diberikan di sini. Okey, tulis seperti dalam contoh. Kita tengok. Contoh yang pertama ni, dia bagi perkataan sayyaratun. Kemudian dia bagi lagi perkataan abun. Apa maksud sayyaratun? Kereta. Abun? Ayah. Okey. Bagaimana dia menggunakan dua perkataan ini untuk mengolah dan membentuk ayat di dalam bahasa Arab. So ayat dia bermula dengan perkataan hadhihi. Ini apa hadhihi? Kata ganti nama tunjuk. Okey, kenapa dia gunakan hadhihi? Hadhihi ini kita tunjuk untuk berapa orang? Ini untuk satu orang. Lelaki perempuan? Ini untuk perempuan. Okey. Persoalan dia, kenapa dia gunakan hadhihi, bukan hadha? Hadha tu untuk satu orang lelaki. Tapi ini dia guna hadhihi. Sebab dia mau tunjuk perkataan sayyaratun. Sayyaratun kereta. Dia mau tunjuk di sini. So dia pun tulislah perkataan sayyaratun di depan ni. Okey. Bila dia tulis perkataan sayyaratun di sini, maka kita kena tengok adakah serasi dengan satu orang perempuan. Sebab kata nama penunjuk hadhi ini perlulah menunjuk objek yang bilangannya satu dan jantina dia perempuan. Adakah, ini soalan dia, adakah sayyaratun ni untuk satu orang perempuan? Okay, kita tengok sama-sama. Sayyaratun, ini berapa bilangan dia? Coba tengok di hujung perkataan ni. Bilangan dia satu. Bagaimana kamu tahu dia satu? Sebab dia tidak ada tanda alif nun, tidak ada tanda waw nun dan tidak ada tanda alif ta. Maka dia bilangannya satu. Yang kedua jantina dia. Ini lelaki perempuan, sayyaratun. Perempuan. Macam mana kamu tahu? Ada tanda tak marbuto. So, dia adalah sayyaratun ini merujuk kepada satu orang perempuan. Jadi barulah kita kata sayyaratun dengan hadhihi serasi. So, ini penggunaan ayat yang betul. Okay, next barulah kita tulis pula abun. Abun kita tulis, letak dia di hujung sekali. Okey, tapi kalau kita tengok di sini, kenapa bentuk dia abi? Maksudnya abun ini perkataan yang kedua di hujung ini
Perkataan yang ada di sini nih, dia mesti bergabung dengan kata ganti nama ana. So, bila dia bergabung dengan kata ganti nama bersambung ana, bentuk dia berubah menjadi ya sukun. So, abun bergabung dengan ya sukun. Ya sukun ni akan ditambah di mana? Di hujung perkataan ba tu, jadilah abi, ayah saya. Maka kita akan dapat ayat, ini adalah kereta ayah saya. Hadhihi, ini adalah sayyaratun, kereta abi, ayah saya. Okey. Dan begitulah juga dengan contoh yang kedua. Sama macam yang diterangkan tadi. Okey. Jadi, tolong buat latihan ini. Okey, kita tengok. Latihan daripada item soalan 1 sampai item soalan 7 ini. Tolong buat. Boleh ya? Okey. Seterusnya kita beralih kepada latihan 11.7. Okey, di dalam latihan 11.7 diminta kamu untuk jadikan perkataan-perkataan berikut, iaitu mudzakkar, lelaki, seperti di dalam contoh. So perkataan yang ada di sini ni untuk perempuan semua kan? Ini semua ada perempuan. Macam mana kamu tahu perkataan ni untuk perempuan semua? Dia ada tak marbutah. Semua untuk perempuan ni ada tak marbutah. Dia minta kamu ubah perkataan ini menjadi lelaki. So apa yang kamu perlu buat? Buang sajalah tak marbutah. Kamu dapatlah tilmidun. Tilmidatun ni murid perempuan. Tilmidun murid lelaki. Macam tu jugalah untuk item soalan 1 sampai soalan 7. Okay, so siapkan tugasan ini. Okay, next kita tengok soalan yang berikutnya. Okay, kita tengok soalan yang berikutnya. Latihan 11.8. Betulkan yang salah seperti dalam contoh. Latihan ini sebenarnya juga satu bentuk ulang kaji untuk kamu supaya kamu dapat menguasai cara mengaplikasikan kata nama tunjuk yang dekat hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai itu, dan juga bagaimana cara mengaplikasikan kata ganti nama terpisah. Okey? Dengan mengambil kira aspek keserasian jantina dan bilangan. Okay, kita tengok contoh. Betulkan yang salah seperti dalam contoh. Mana perkataan yang salah di sini ni? Perkataan yang bergaris ni adalah perkataan yang salah. Jadi kamu kena ubah. Contoh. Contoh yang dia bagi di sini, hadza jami'atun. Ini university. Okey. Kenapa perkataan hadza ini salah? Kenapa? Betul. Sebab tidak serasi. Hadza di sini adalah untuk satu orang lelaki. Sedangkan jami'atun di sini untuk satu orang perempuan. Maka dia tidak serasi. So, apa yang kamu perlu buat pada perkataan hadza ini? Ganti dia. Ganti dia menjadi hadhihi. Bila kamu ganti dia menjadi hadhihi, barulah ayat ini serasi. Sama-sama untuk satu orang perempuan. Barulah dia serasi. Sama-sama untuk satu orang perempuan. Okey? Begitulah yang perlu kamu buat di dalam latihan 11.8 ini. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Okey, contohnya item soalan yang ketiga ni. Item soalan yang ketiga ini. Okey. Sekejap, habis bateri pen ke apa. Okey, item soalan yang ketiga ini, kalau kamu perasan, okey, item soalan yang ketiga ini kalau kamu perasan, dia salah. Kenapa dia salah? Kerana perkataan huwa ni. Huwa ni ini adalah kata ganti nama diri yang ketiga. Ini adalah kata ganti nama diri ketiga yang
terpisah, dia tidak bersambung. Okey, kenapa dia salah? Sebab huwa ni adalah untuk satu orang lelaki. Sedangkan talibatun ni untuk satu orang perempuan. Jadi apa yang kamu perlu buat untuk mengubah dan memperbetulkan penggunaan kata ganti nama diri yang ketiga ini? Apa kata ganti nama yang sesuai? Kata ganti nama yang sesuai adalah sesuai untuk apa? Untuk satu orang perempuan. Okey, kata ganti nama yang sesuai adalah hiya. Inilah kata ganti nama diri yang sesuai. Okey, macam ni bila kamu sudah ubah hiya, barulah kita kata dia betul. Sebab dia serasi. Dua-dua untuk satu orang perempuan. Okey, so begitulah yang kamu perlu buat pada latihan 11.8 ini. Okey, so tolong siapkan tugasan ini. Okey, yang seterusnya. Okey, so itu adalah soalan ataupun latihan yang terakhir dalam unit yang ke-11 ini. Jadi, pendek kata, di dalam latihan pengukuhan ini, kamu perlu menguasai juga cara yang betul untuk menggunakan kata nama penunjuk yang dekat. Hadha, hadhani, haulai, hadihi, hatani, haulai. Dan juga cara untuk menggunakan kata ganti nama sama ada yang terpisah ataupun bersambung. Dan sama ada untuk kata ganti nama diri yang pertama, kedua ataupun ketiga. Okay, so dua jenis kata ganti nama ini perlu kamu kuasai dengan baik dari aspek cara penggunaannya dalam membina ayat bahasa Arab. Dan kamu perlu tahu bagaimana hendak mengambil kira aspek keserasian, jantina dan bilangan apabila kamu menggunakan kata ganti nama tunjuk dan juga kata ganti nama diri ini di dalam bentuk ayat. Okay, so itu saja pembelajaran kita untuk topik tata bahasa unit 11 ini. Saya harap kamu boleh faham dan tolong siapkan latihan pengukuhan yang sudah kita bincangkan sebentar tadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.